Allah. Astaghfirullahalazim. Bismillah. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati pengurusi surau dan seterusnya para EJK, para tuan-tuan guru, para asatizah, para pensyarah dan juga para ulama dan seterusnya, hadirin dan hadirat dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam ini. Nikmat apa dia? Pertama, nikmat Islam. Nikmat Islam. Dan yang kedua, nikmat apa dia? Nikmat solat berjemaah di tempat yang diridai Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di surau. Dan yang ketiga, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita semua yang hadir pada malam ini, tuan-tuan, untuk duduk dalam satu majlis, yang mana majlis ini dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan apa dia? Dinamakan Raudatul Jannah, tamannya daripada taman-tamannya syurga. Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan tak sampai lagi syurga. Kita masih di dunia, tapi kita duduk di satu majlis yang mana Nabi samakan majlis ini, diumpamakan seperti taman-tamannya syurga. Masya Allah, tuan-tuan. Dalam satu hadis, tuan-tuan, hadis ini sahih, Nabi kata apa? Tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah, yakni tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat rumah-rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid surau lah. Tidak dikumpulkan satu kaum itu melainkan apa dia? Melainkan mereka keluar daripada lafaz mereka zikrullah. Kata ulama apa dia, tuan-tuan? Zikrullah juga yakni majlis ilmu. Tidaklah satu kaum itu berkumpul kemudian menyebut zikrullah dan malaikat menaungi mereka. Masya Allah, tuan-tuan. Daripada bab fadail ilmu, majlis ilmu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab selama ini, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kita
yang hadir ke dalam majlis ilmu, tapi kita kurang pengetahuan tentang fadilat majlis ilmu. Tuan-tuan kalau nak berdoa pada waktu ini, tuan-tuan kalau ada hajat waktu ini nak berdoa, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Di antara waktu-waktu, di antara waktu yang mustajab, doa ini dimakbulkan ketika mana? Dalam majlis ilmu. Ketika mana apa, tuan-tuan? Ketika waktu ini para malaikat membuka sayapnya, menaungi kita, tuan-tuan. Beza dia, cuma kita nampak tak nampak dia, tuan-tuan. Kalaulah kita nampak, tuan-tuan, malaikat tak mahu kita lari, tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan. Tapi nak cerita daripada fadilat dia ni, Nabi abang dalam hadis, Nabi bagi tahu dalam hadis. Masya Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Man yuridullahu khaira yufaqihu fid din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia kebaikan, maka Allah akan permudahkan dia untuk menuntut ilmu. Kata ulama, tuan-tuan, bila mana Allah Subhanahu wa taala nak seseorang itu dikehendaki padanya kebaikan, maka akan dipermudahkan urusan yang mengajar ataupun yang mengajar dan yang juga mahu belajar. Alhamdulillah, kita bertemu malam ini, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna apa dia? Makna pada diri kita semua akan kebaikan. Maka tuan-tuan, ini kita kena betul pegang sungguh-sungguh, kena ucap alhamdulillah, kena bersyukur sungguh-sungguh. Dan yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang istiqamah dalam menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa pun perkara amalan yang kita buat berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan perkara soleh, jangan lupa, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika uzakirukum wa uzakirukum anfusi bi ikhlas bi niyatillah taala. Maka saya mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah, untuk sama-sama kita jaga niat, untuk sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam surau malam ni, sekarang ni, untuk apa dia? Untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, okey, baik. Jadi kerana apa? Kerana satu amalan, satu ibadah, di antara syarat dia tidak akan diterima mengecualikan dengan ikhlas. Nah, baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit mukadimah. Orang kata bahawa mukadimah ni. Jadi insya-Allah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diberikan kepada saya tajuk untuk malam ni, untuk berkongsi sedikit pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah taala. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan, insya-Allah sebentar lagi sama-sama kita ambil istifadah, yang mana insya-Allah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan ini daripada mutiara-mutiara mulut-mulut ulama, insya-Allah, dari murid-murid orang soleh. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana tuan-tuan tahu, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap daripada yang bernyawa, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan nyawa di dunia ini, maka dia akan menemui kematian. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama, tuan-tuan, namanya Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Ibnu Jauzi ni, tuan-tuan, kata-katanya sangat masyhur, nasihat-nasihatnya di dalam kitab Laftahul Kabir,
Dia menyebutkan tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, dia menyebutkan di antara nasihat dia, dia kata mafhumnya, anak Adam ini pada kebiasaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada umat kita ni umurnya sekitar 50 hingga ke 70. Ya, umat Nabi Muhammad seperti mana disebutkan dalam hadis, pada kebiasaannya umurnya 60 ke 70 saja. Okey. Apa kata Ibn Jauzi? Kata Ibn Jauzi, 30 tahun daripada, andaikan seseorang itu berumur 60 tahun, 30 tahun daripadanya waktunya itu dia gunakan untuk tidur. Kemudian 15 tahun itu seterusnya itu digunakan untuk apa dia? Pada perkara-perkara benda yang baligh, yakni pada Syafi'i, pada mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya itu apa? Sekurang-kurangnya orang itu baligh pada umur 15 hijrah, kan? Pada tahun ni 15 tahun ni hijrah. Makna kata apa? Pada situlah bermulanya dia baligh. Okey. Kemudian kata lagi Ibn Jauzi, tolak lagi dengan 15 tahun seterusnya itu adalah pada waktu itulah dia sibuk dengan makan, dia sibuk dengan bermain, dia sibuk dengan perkara dunia, dia sibuk dengan mengumpul duit, dia sibuk dengan mengumpul harta dunia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andaikan seorang anak Adam itu berumur 60 tahun, tolak 30 tahun, tolak 15, tolak 15, baki dia berapa? 15 tahun. Maka umur 15 tahun inilah, okey, tempoh 15 tahun inilah yang digunakan untuk beribadah. Kalau dia beribadah, kata Ibn Jauzi kata apa? 15 tahun ni pun belum masuk lagi kalau ada perkara-perkara ataupun amal ibadah yang dilakukannya dengan riak. Masya Allah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nak kata apa dia ni tuan-tuan? Nak kata, syair kata, ad-dunya sa'ah ija'alha ta'ah. Dunia ni tuan-tuan singkat, maka penuhkan ke dalam dia penuh dengan perkara-perkara yang ketaatan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita kena ingat mati? Okey, kenapa kita kena ingat mati? Kerana tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tak ingat mati, maka kita akan lalai dengan dunia. Hati kita ni akan masuk dengan dunia. Sebab itu para alim ulama, para orang soleh, mereka banyak mengingatkan mati. Cuba bayangkan tuan-tuan, cuba bayangkan kalau kita solat, kita rasa malas. Guru kami kata apa? Kalau kita malas nak buat dalam satu kebaikan, dalam satu ibadah, maka banyakkan ingat mati. Sebab kalaulah kita tahu sebentar lagi kita akan mati, maka bukankah kita akan bersungguh-sungguh melakukan ibadah? Cuba bayangkan kalau saat gini kita solat isyak ni, solat terakhir, Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, banyak faedah dia mengingat mati. Dan di antara cara untuk mengingat mati ini tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, ada 3 cara. Pertama, kata ulama, kata seperti mana warid dalam hadis, kata Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tuzakirukum bil akhirah. Tuan-tuan, ini makna dia. Nabi kata, ziarahlah ke kubur-kubur, fa innaha tuzakirukum bil akhirah, kerana dengan menziarahi kubur-kubur akan mengingatkan kamu kepada akhirat.
Ini menandakan apa tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Ini menandakan bahawasanya baginda menyuruh kita untuk mengingat akhirat. Dengan asbabnya kita pergi ziarah kubur-kubur. Supaya apa? Supaya bila kita ziarah kita tengok orang yang dah meninggal, orang yang ada dalam kubur, hati kita, jiwa kita sentiasa bersemangat untuk melakukan ketaatan. Orang bila ingat mati, bila dia tahu dia nak mati dah, dia tak ada nak buat maksiat. Tak ada dah perkara-perkara yang nak keluar daripada mulut dia, perkara-perkara lafaz-lafaz yang lara. Masya Allah, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Di antara juga tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, cara untuk mengingati kematian ini kata ulama, para orang salih dan juga orang ulama ini, mereka beli kain kafan. Beli kain kafan, simpan. Sebab apa? Sebab kain kafan, ya, dia pasti akan mati. Dia pasti akan gunakan kain tersebut pada suatu hari nanti. Maka di antara adat ataupun cara-cara orang salih, cara ulama, mereka membeli kain kafan untuk mengingati kematian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah dengan kita mengikuti akhlak ulama. Kata ulama, adatus sadat sadatul adat. Sebaik-baik adat ialah adat orang soleh. Maka daripada segi penampilan kita, dari segi percakapan kita, dari segi perbuatan kita, kita ikut bagaimanakah ulama, bagaimanakah orang soleh dalam kehidupan seharian. Dan juga tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, di antara tiga perkara yang saya sebut tadi, ada satu yang lebih afdal, iaitu cara untuk mengingati kematian ialah dengan menghadiri majlis ilmu. Dengan menghadiri majlis ilmu. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, kalau malam ni lah kata tuan-tuan dan perempuan tak datang, adakah tuan-tuan dan perempuan akan dengar kalam-kalam nasihat-nasihat daripada ulama yang diukilkan daripada kalam ulama, ataupun adakah tuan-tuan akan mendengar nasihat-nasihat daripada yang mengingati tentang kematian? Tuan-tuan, Masya Allah. Maka itulah dia di antara istifadah ataupun perkara yang boleh membuatkan kita sentiasa mengingati kematian. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, persediaan kematian ni tuan-tuan, semua kita ni kita akan mati. Bila mana kita dah tahu kita nak mati ni, apakah persediaan kita? Yang tu sepatutnya berada dalam fikiran-fikiran kita. Macam mana dengan persediaan kita? Yakni bila seseorang difikir tentang kematian, dia akan fikir, bagaimanakah ibadah aku ni akan diterima? Bagaimanakah cara untuk sah ibadah aku? Dan kerana itu menyebabkan seseorang itu lazim istiqamah dengan majlis ilmu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata ulama, kata Imam Ghazali rahimahullah, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tak sahnya satu ibadah tu mengecualikan dengan dia mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni apa dia tuan-tuan? Yakni seseorang itu umurnya walaupun 20 tahun, walaupun 50 tahun, walaupun 60 tahun, walaupun 70 tahun, tapi kalau tak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak sama dengan makhluknya, mukhalafatul lil hawadith, maka amalan dia tidak akan diterima. Kerana itu penting untuk kita hadir dalam majlis ilmu, penting untuk kita belajar dan faham, terutamanya dalam ilmu fardu ain. Jadi insya-Allah tuan-tuan banyak nak disebutkan lagi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalaulah kita tengok anak-anak muda tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, ini berlaku di hadapan saya dan berlaku di antara sesama sendiri-sendiri dekat luar tuan-tuan. Sebab di hadapan saya ni ibu-ibu
bapa-bapa, abang-abang yang mungkin dah berkahwin dan mungkin ada anak. Jadi saya share. Saya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya share apa benda yang berlaku di antara environment saya sebagai anak muda di luar sana. Satu perkara yang sangat menyedihkan, yang mana tuan-tuan, anak-anak muda di luar sana, Masya Allah, yang zahirnya kita nampak tak ada apa-apa, tapi bila belakang bersama sahabat dia, bersama rakan dia, Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, ibu-ibu, bapa-bapa, peranan mereka, peranan kita ni, didik anak bermula daripada rumah, bukan di sekolah. Okey. Sebab apa tuan-tuan? Ni saya cerita sikit dah. Saya sedih sangat tuan-tuan. Sedih kerana apa? Kerana hari ini tuan-tuan, umur-umur anak muda yang sebaya dan seusia hampir dengan saya, yang mereka kita sangka baik mungkin tidak sampai pada mereka asas ilmu fardu'ain, ataupun orang kata sekurang-kurangnya ilmu yang boleh menjadi asah, menjadi akal, atau menjadi apa, kata dia punya akar tumbi dia. Tuan-tuan, jangan terkejut kalau saya beritahu, hatta orang yang belajar di tahfiz, yang belajar agama, yang mengambil kos agama, dia punya akhlak seakan-akan orang yang tak belajar agama. Ini hakikat tuan-tuan, ni kena terima. Saya beritahu tuan-tuan depan ni sebab saya tengok ramai depan mak ayah depan ni. Sebab apa? Sebab saya nak bagi tahu, ambil berat benda ni, terutama yang ada anak perempuan. Tuan-tuan, berlaku di antara environment ataupun di sekeliling saya, seorang yang belajar ilmu agama, disebabkan mungkin keprihatinan daripada mak ayah dia tu kurang, ataupun kasih sayang daripada mak ayah dia, atau mungkin mak ayah dia balik rumah daripada asrama tak tegur dia, habis rosak tuan-tuan. Rosak dengan apa? Dengan perempuan. Masya Allah tuan-tuan. Bukan saya sini saya nak cerita salahkan mak ayah, salahkan ni semua, tak. Saya nak cerita supaya apa? Supaya sama-sama kita perbaiki. Bukan nak kata saya ni baik lagu mana pun, tak. Cuma nak cerita apa yang kita boleh sampaikan pada mak ayah ni, supaya dia orang boleh buat kat rumah ketika mana anak dia ada. Saya sedih apa dia tuan-tuan, hingga nak teruklah cerita lagu dia. Masalah melibatkan perempuan ni bukan masalah benda kecil, masalah besar. Nah, pandai-pandai faham lah. Bukan duk kapal biasa, sampai kan hilang malu, hilangnya malu. Seakan-akan pakai baju tunjuk lagi perempuan, tak pakai baju tak ada apa-apa, ni benda yang biasa. Ni berlakulah ni tuan-tuan. Tak payah nak tengok dalam surat khabar, tak payah nak tengok jauh-jauh. Cumanya tahu dengan tak tahu je. Jadi sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting Nabi dah sebut dah, Nabi dah ajar dah. Nabi kata apa? Anak Adam yang lahir ni semua putih. Siapa yang corak dia? Mak ayah dia. Mak ayah dia tanggungjawab dia mencorakkan dia. Kita tak boleh nak ngajar agama, kita tak boleh ngajar fardu ain dia, tak apa, hantar pergi ustaz bini ngajar, tak ada masalah. Cuma saya pesan sekali lagi, dengan mak ayah, dengan tuan-tuan mak ayah, ibu bapa yang ada di sini, ada anak kecil, yang ada anak sekolah menengah, yang ada anak sekolah rendah, tolong sangat-sangat, tolong jaga anak-anak kalian. Bukan jaga mana?
Perhatikan dengan dia, dengan siapa dia kawan. Perhatikan dalam handphone dia apa yang ada dalam tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya tuan-tuan, kita ni bukan baik sangat. Cuma bila kita dah, orang kata alhamdulillah kita dah belajar, kita dah nampak di antara kita dapat bezakan baik dengan buruk, kita rasa jadi malu. Walaupun hakikatnya kita tak buat benda tu, orang lain yang buat, tapi kita rasa malu. Kita rasa malu, kita pula rasa berdosa. Masya Allah tuan-tuan, benda ni sungguh berlaku. Dan banyak lagi perkara-perkara yang berlaku dekat luar sana. Cuma saya nak ceritanya sebab apa? Sebab benda ni orang kata daripada pengalaman pengalaman di antara kawan-kawan tu, yang mana alhamdulillah saya biasa berceramah, biasa menyampaikan kuliah-kuliah di surau, di masjid, dan juga sebahagian tempat pengajian. Alhamdulillah benda ni yang saya sampaikan. Bila saya tengok mak ayah banyak kat depan ni, yang saya sampaikan ni ialah dia. Sebab tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau anak-anak rosak, masya-Allah tuan-tuan, disebutkan di sana, nak tahu satu tempat tu macam mana keadaannya, maka lihat pada anak muda tu. Maka apa? Anak muda ni dialah penerus generasi kita akan datang. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman-zaman tok-tok kita dulu, zaman atuk nenek kita dulu, zaman-zaman orang dulu, mereka ni paling kurang paling tidak mereka belajar fardu ain. Paling kurang paling tidak sifat 20 dalam hafalan dia orang. Sebab benda ni penting tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lah contohnya di Selangor ni ada seorang sultan. Okey, Sultan Selangor kelima, Sultan Sulaiman Shah. Dia sebut dalam kitab dia Pohon Agama. Dalam Pohon Agama dia karang satu kitab Pohon Agama. Sultan Sulaiman Shah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sultan Selangor yang kelima, yang mana dia bukan sahaja sekadar sultan, akan tetapi dia juga orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang masya-Allah tabarakallah. Okey, dia mengarang satu kitab Pohon Agama yang dalamnya mengenai ilmu fardu ain, dan juga disebutkan dalam itu sifat 20. Bermakna apa dia? Bermakna sultan ni dia mengambil berat. Dia juga mengambil berat tentang fardu ain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika zamannya memerintah, dia menyuruh setiap tempat yang di bawah ni tu untuk belajar pohon agama ni. Makna apa? Dia tekan fardu ain. Masya-Allah tuan-tuan, ni sultan yang masya-Allah beribawa, yang berjiwa ulama. Okay, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni bulan Syaban. Dan ni bulan Syaban, tak lama lagi bulan Ramadan. Okey, bulan yang mana kita doa. Kan kita doa Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Syaban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Kita berdoa ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan yang mulia ni. Sampai ke tidak, wallahu Subhanahu wa taala alam. Kita tak tahu, mungkin mati kita malam ni, mungkin saat kita keluar surau balik rumah ni mati. Kita tak tahu. Tapi apa dia tuan-tuan, saya nak pesan, di bulan Syaban ni kita jahiz, kita mempersiapkan segala mungkin untuk masuk bulan Ramadan ini. Okey, di antara cara dia, belajarlah fardu ain. Kita belajar dia, kalau kata sebelum ini kita tak ada buat apa-apa persediaan, kita tak ada buat apa-apa untuk menambah baiki, okey, untuk masuk bulan Ramadan, maka tahun ni kita belajar, kita memperbaiki keadaan diri kita. Tuan-tuan,
satu amal kebiasaannya tuan-tuan, bulan Ramadan ni ramai orang yang tidak tahu. Okey, sampai sekarang pun ramai orang yang tidak tahu syarat-syarat ataupun rukun-rukun Ramadan. Yang kadang-kadang orang tu dia buat satu perkara yang membatalkan tapi dia tak tahu. Sebab apa? Sebab dia orang tak belajar. Okey tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok, kita hisap umur kita dah berapa, kita tengok pada keadaan kita macam mana. Kalau boleh tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebabkan tadi nak kaitkan tadi dengan tajuk tadi tentang kematian tuan-tuan, maka perbanyakkan, maka persiapkan diri kita, persiapkan diri kita untuk akan datang, untuk menemui bulan Ramadan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang soleh, menjadikan kita orang yang bertakwa, menjadikan kita orang yang beramal dengan ilmu. Tak cukup dia tuan-tuan dengan kita belajar, tapi juga dengan beramal dengan ilmu yang kita belajar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kata ulama, orang yang belajar saja tapi dia tak beramal seakan-akan pokok yang tidak berbuah, maka tak ada manfaat bagi dia. Dia tak memberi manfaat dan tak memberi manfaat pada orang lain, pada diri dia dan juga pada orang lain. Jadi sebab tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan dia kita lebih baik daripada hari yang semalam. Yang tu pegang sungguh-sungguh tu tuan-tuan insya-Allah. Dan dia tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara syarat tadi disebutkan, di antara syarat untuk sahnya terima amalan ibadah ini ialah ikhlas. Okey tuan-tuan, tadi kita dah sebut dah, kata Imam Ghazali rahimahullah, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Okey, maknanya apa tuan-tuan? Makna di sini, amalan apa pun kita pergi, sekalipun seseorang itu pergi haji 10 kali, sekalipun seseorang itu pergi umrah 7-8 kali, tetapi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia punya i'tiqad, kalau dia punya pegangan masih jahil tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak diterima. Sebab tu tuan-tuan penting untuk kita belajar, fardu ain. Jangan kita remeh, kita kata fardu ain ni budak-budak dia belajar. Jangan kita kata ni budak-budak kecil dia belajar. Tak, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis ni tuan-tuan maknanya dia kata apa? Menuntut ilmu itu satu kefarduan, yakni kewajipan. Kata ulama tuan-tuan, hadis ini, al-ilmu di sini tuan-tuan, kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, al-ilmu di sini ada alif, lam, ain, lam, mim. Kalau dalam bahasa Arab nama dia di sini ma'rifah. Ma'rifah ni kata ulama apa dia tuan-tuan dirahmati Allah? Yakni khusus. Makna kata apa? Yang Nabi sebut ilmu ini, di antara banyak-banyak ilmu apa dia? Ilmu fardu ain. Maka ilmu fardu ain ni wajib untuk kita belajar. Kenapa kata ulama, siapa yang tidak belajar fardu ain, okey, siapa yang tidak belajar fardu ain, maka kalau dia mati dalam fasik, wala a'udzubillah ta'ala. Jadi tuan-tuan, saya pesan untuk sama-sama kita cuba mengkhatamkan kitab fardu ain, faham sungguh-sungguh akidah, belajar sifat 20, i'tiqad kita mukhalif Allah mukhalifatul lil hawadis, tak sama dengan sesuatu. Qala Allah Ta'ala fi surah Al-Ashr, laysa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Itulah pegangan umat Islam, itulah pegangan akidah umat Islam di seluruh dunia. Laysa kamitslihi syai'. Okey tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini bukannya besar, bukannya kecil, bukannya bercahaya dan bukan juga kegelapan. Okey, bukannya berada di atas atau bukan di bawah, bukan di kiri, bukan di kanan.
Allah Ta'ala ini tidak mengambil satu tempat pun atau tidak mengambil manfaat pun. Okey. Allah Ta'ala ada tanpa bertempat. Okey. Allah Ta'ala ini ada tanpa tempat. Bila disebutkan masjid, bukan maknanya rumah Allah. Bila disebutkan Baitullah, bukannya makna kata Allah itu berada di dalam. Akan tetapi kata ulama, bila disebut Baitullah ataupun masjid, yakni rumah-rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah-rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan walaupun ringkas, mudah-mudahan kita sama-sama dapat ambil istifadah, mengambil faedah-faedah, insya-Allah. Seterusnya ilmu yang disampaikan ini dapat disampaikan kepada anak-anak kita, kepada isteri kita, kepada orang rumah kita, kepada jiran-jiran kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang sebahagian golongan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Mudah-mudahan kita juga mengambil bahagian-bahagian untuk saham akhirat kita, insya-Allah. Jadi saya mewasiatkan sebelum saya menutup majlis ini, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mewasiatkan diri saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita mengkhatamkan fardu ain, sama-sama kita belajar balik sifat belajar sifat 20, sama-sama kita cuba memfahamkan sebenar-benar kedua-dua ilmu ini yang telah disebutkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ada salah dan silap, ada tersalah bahasa dan sebagainya, mohon maaf, mohon ditegur, insya-Allah. Dan kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka untuk saya mengingatkan, sekarang ni kita ni bulan Syaban, antara perkara yang boleh kita lakukan, antara perkara-perkara yang kita boleh berbuat untuk mendapat ganjaran, ialah seperti mana yang disebutkan dalam hadis diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha, katanya, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Syaban melainkan baginda memperbanyakkan puasa di dalamnya. Separuh riwayat kata Nabi Nabi dalam satu tahun tu pernah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pernah penuh puasa dalam bulan Syaban. Kita tuan-tuan dirahmati Allah Taala, maka siapa-siapa yang di antara kita yang mampu untuk puasa sunat, maka buatlah. Dan yang kedua, sebelum juga masuk bulan Ramadan ini, saya mengingatkan juga kepada mereka yang di antara kita kadang-kadang terlupa perkara kewajipan seperti meninggalkan bulan puasa pada tahun lalu, maka saya ingatkan sama-sama untuk qada, untuk menggantikan sebelum masuk bulan Ramadan ni. Dan yang ketiga, siapa-siapa lagi yang tak bayar zakat dan sebagainya, boleh bayar zakat sebelum masuk bulan Ramadan ini. Jadi insya-Allah benda ni yang saya sebut ni kebiasaan ramai orang terlupa, ramai orang yang tertinggal. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sini saja kita punya perkongsian. InsyaAllah tuan-tuan, walaupun ringkas, mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, kita tutup majlis pada malam ini dengan doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna kama rabbana ya saghira. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma ajina min sifat riya wa takbur wa ujub sum'ah, wa ajina min sifat mazhumah, wa ja'alna qalbina min sifat mahmudah. Ya Allah yang Karim, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, pada bulan Syaban ini ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah. Pada malam ini kami bermohon dan berdoa kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa lalu, dosa yang telah lalu, kini dan akan datang ya Allah.
Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, ampunkan dosa-dosa guru-guru kami, ampunkan dosa-dosa sekalian muslimin dan muslimat ya Allah. Allah ya Allah, kepada Engkau kami bermohon kepadamu ya Allah. Allahumma rzuqna ru'yatan Allahumma rzuqna ru'yatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi lailah wa kulli lailah. Ya Allah, kurniakan kepada kami untuk bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupanya yang asli pada malam ini dan juga pada malam lain yang lain-lain ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, agar dijadikanlah asbab pada majlis ilmu pada malam ini ya Allah, maghfirah ya Allah, keampunan Engkau ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sakit ya Allah, maka Engkau berilah mereka syifa ya Allah. Allah ya Allah, jika di antara kami ada yang berhutang ya Allah, maka Engkau lansaikan ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang masalah ya Allah, maka Engkau permudahkan ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, kurniakan kami rezeki yang halal ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami rezeki yang barakah ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Allah ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, kurniakan kami zuriat-zuriat salih dan salihah ya Allah. Allah ya Allah, kami bermohon kepada Allah, jadikan kami orang yang istiqamah, yang lazim dalam majlis ilmu ya Allah. Allah ya Allah, kami bermohon kepada Engkau Allah, Engkau berkatilah surau ini ya Allah, Engkau turunkan rahmat Engkau di surau ini ya Allah. Ya Allah, Engkau permudahkan segala urusan ijiki surau ini ya Allah. Ya Allah, Kau imarahkan surau ini dengan majlis-majlis taman syurga-Mu ya Allah. Allah ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, berikan kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, pada malam ini ya Allah, permudahlah segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur, jadikan kami orang bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.